والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, mari sama-sama kita mulakan dengan sama-sama kita membaca umum kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertama-tamanya mari sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi yang berbahagia ini, hari ini apa? Oh, ini lagi hari ini. Berapa hari bulan? 14 hari bulan. Alhamdulillah, hari Sabtu 14 Disember 2024 bersamaan kalau tak silap hari ini dah 13 Jamadil Akhir 14 Bulan Hijri. Kita bersama-sama berada di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin ataupun orang panggil dulu Masjid Besi. Kenapa panggil Masjid Besi? Sebab struktur dia lebih daripada 75% adalah besi. Jadi Alhamdulillah. Jadi sebelum itu saya nak ingatkan kepada hadirin hadirat, tak nak duduk, nak berdiri je. Oh, hebat. Jadi, saya nak ingatkan kepada hadirin hadirat semua yang belum lagi niat iktikaf, kita sama-sama niat iktikaf ya. Sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini sunatkan Allah Taala. Sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini sunatkan Allah Taala. Itu adalah ada adab dan etika kita orang Islam ni berada dalam masjid. Jadi insya-Allah setelah niat tu dapatlah pahala kan. Pahala mudah juga. Niat dapat pahala. Kau tak buat apa pun dapat pahala. Kalau kita wirid lagi, zikir lagi, baca Quran lagi, banyak pahala kan. Dia mudah kita orang Islam ni kan. Dapat pahala datang masjid ni atikah aja, dapat pahala kan. Tak perlu bayar, tak perlu apa kan. Mari masjid besi yang secantik ini, duduk aja ni atikah dapat pahala. Bismillah. Susah hati ajak nanti dah jadi suami isteri, nanti ajak suami bang jom kita ke masjid atikah. Senang je kan. Dapat pahala, dapat ketenangan, dapat rahmat, dapat barakah, macam-macam dapat kan. Ni ajak benar, bang jom ajak tengok movie. Boleh, tak salah lah, tak salah pun. Tengok movie kan. Tapi dapat nemat mata je kan. Dapat nemat mata lah. Dapat pahala. Jadi itulah kita orang Islam ni ada banyak benda yang Allah kurniakan rahmat kepada kita kan. Jadi Alhamdulillah kita bersama-sama berada di sini pada hari ini, bersama-sama kita menyaksikan majlis pernikahan dan perkahwinan pasangan saudara Muhammad Khalil bin Muhammad Hanafiah dan Cik Kristina Alia binti Kamarul Arifin. Alhamdulillah. Jadi kita teruskan acara kita dengar dulu pengakuan setuju daripada pengantin perempuan. Kita nak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca kuat-kuat. Alhamdulillah. 300 apa? Dah sebut ringgit tu kan. Kalau sebut 300 tu mungkin SG ke rupiah apa rupiah ke apa kan. Jadi kena sebut mention. Apa dia punya ni tu kan. Alhamdulillah telah sama-sama mendengar pengakuan setuju daripada pengantin perempuan. Ada disebutkan tadi mas kahwinnya sebanyak RM300. Ya. Le panggil le senang. Mudah kan. Le. Ni ada buat mas kahwin le. Ada. Mari sini nak tengok. Ada pembantu. Kakak pengantin dah angkat kan. Kuat lah pengantin. Kuat pengantin kuat lah, alhamdulillah. Saksi. Tapi yang ni bukan yang betul. Yang benarnya ada di dalam satu. Ada duit yang betul. Siapa? Siapa pegang yang betul? Yang betul. Warna merah. Warna merah.
hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bercakap cerita kita. Saya nak tanya pengantin dulu lah. Nak tanya Cik Kristina, nak tanya nak cepat ke, nak lambat ke, nak sederhana ke, macam mana? Kalau nak cepat ke cepat cara cepat. Tak nak ada pesan. Ha? Tak ada bos. Nak ya nak tak nak bos tak apa, nak lama lah. Ringkas je tu. Tak apa. Saya Cepat tanya mudah sebab kan? ada setengah orang kata saya nak pergi nikah dia kenapa nak PB pula kan. Saya tak dengar apa-apa dah. Pergi nak nikah dia kata. Nak nikah je. Di atas kirah tu penting lah. Tak nak lama PB apa lah ini lah cakap itu lah cakap ini lah. Ha? Sebab dia macam ingatan pada Ya. Jadi nak dengar juga lah sikit-sikit tu. Sekali satu hidup. Kita kongsi lah sikit-sikit kan. Apa-apa yang patut. Jadi sebab tu saya minta izin pengantin tu kan. Sebab sekarang ni ada macam-macam orang ni kan. Saya datang ni nak nikah je, bukan nak dengar orang cakap apa-apa kan. Saya dah tahu semua dah kan. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala ahalla an-nikah wa nadaba ilaihi wa harrama as-sabah wa wa'ada 'alaihi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Hadis ini bermaksud sesungguhnya pernikahan ataupun perkahwinan itu adalah sebahagian daripada sunnahku. Barang siapa yang tidak menerima sunnahku, maka mereka bukan daripada golonganku. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita betapa pernikahan atau perkahwinan satu amalan yang sangat digalakkan dalam agama kita. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengaku umat pada mereka yang tidak mengaku kahwin itu perkahwinan sebagai satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada saudara Muhammad Khalid dan Cik Kristina, anda berdua akan bernikah dan berkahwin pada pagi ini, dan niatlah dalam hati masing-masing bahawa anda bernikah dan berkahwin kenapa? Kerana itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti niat dalam kehidupan kita kan. Ada niat, maknanya insya-Allah tak berlaku apa-apa lah. Macam contohnya kalau untuk apa-apa ibadat tak ada niat, maka tak sah lah. Jadi niat penting. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadis yang lain, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan itu bermula dengan niat kita, bermula dengan nawaitu kita. Jadi natijahnya adalah terserah kepada niat kita. Itu juga macam tadi lah. Datang masjid tak ada niat apa-apa, tak dapat apa lah. Dapat lah kalau kita baca Quran, dapat apa Quran. Tapi kalau niat kita dapat apa dia lagi. Macam-macam lah. Apa-apa saja dalam kehidupan kita yang tidak bercanggah dengan hukum syarak, kita orang Islam kan ada niat untuk dapat pahala, untuk bezakan antara adat dan ibadat sekecil-kecil perkara. Contohnya lah ibu-ibu, isteri-isteri yang mungkin selalu masak ke, selalu basuh pakaian ke apa, niat dalam hati, ya Allah aku buat ni kerana Allah Ta'ala, dan insya-Allah apa yang kita lakukan dapat pahala. Dan kita pun dapat tak dapat, kita buat kerana Allah ni insya-Allah kita buat dengan ikhlas yang mungkin tak rasa stres, rasa apa, kadang-kadang bila isteri masuk rasa stres lah, basuh pakaian rasa stres dan apa, insya-Allah kalau niat kerana Allah Ta'ala insya-Allah kita buat kerana Allah kan, jadi tak ada stres, malah ada barakahnya, ada macam-macam lah, ada rahmahnya. Itulah yang kita dambakan dalam kehidupan kita kan, iaitu kehidupan yang barakah, kehidupan yang rahmah, al-mawaddah wal rahmah. Itu penting dalam kehidupan kita. Jadi itulah antara perkara penting apa saja kita niat dalam kehidupan kita. Jadi sudah pastilah saudara Muhammad Khalid dan Cina akan menjadi suami dan isteri sekejap lagi. Lama ni kan. Jadi itulah berbeza antara jadi suami dan isteri. Kalau tak jadi kita bujang kan. Beza kan. Sebab kita ambil tanggungjawab kita sebagai suami, tanggungjawab sebagai isteri, tanggungjawab bersama antara suami dan isteri. Tanggungjawab itu banyak lah. Banyak tanggungjawab sebenarnya. Ini sudah nak jadi suami, kena bersedia lah. Sudah pastilah anda sudah bersedia kan untuk menanggung tanggungjawab sebagai suami, sebagai isteri. Jadi tanggungjawab itu satu amanah, dan satu amanah yang soal kedekaan nanti. Jadi penting kita laksanakan tanggungjawab itu sebagai suami, sebagai isteri. Dan kerana kita tak kuat nanti, yang kita besok nanti kita akan banyaklah perkara yang kita laksanakan tanggungjawab kita. Dan dalam
dunia moden sekarang ni banyaklah. Kalau kita nak dalam apa berlaku punca-punca perselisihan atau selama apa, kalau kita tak laksanakan tanggungjawab sebagai suami dan sebagai isteri, tanggungjawab tu banyaklah dari segi macam-macam lah, tanggungjawab dari segi fizikalnya, dari segi emosinya, dari segi macam-macam tanggungjawab kan. Jadi cubalah kita laksanakan sewajarnya tanggungjawab kita sebagai suami dan sebagai isteri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kamu akan bertanggungjawab dan kamu akan dipersoalkan tentang kebertanggungjawaban kamu di akhirat nanti. Kalau soal di dunia tak salah kan, jawab aja kan, betul tak betul kan. Yang pentingnya kita boleh tahankan diri kita. Tapi di hadapan Allah SWT tak ada dah, tak ada cara dah. Kita hanya jawab benda yang betul saja. Ketika itu mulut kita ada kunci. Mulut kita ada kunci pada masa itu. Yang akan menjawabnya anggota badan kita. Kenapa? Sebab mulut kita ni biasa bohong kan. Cakap bohong kan. Anggota badan kita tak akan bohong. Itulah apa perkara yang penting dan penting. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya sudah pastilah dah perlu tahu yang adalah cabaran-cabaran juga. Banyak cabaran sebagai suami, sebagai isteri untuk memahami suami, memahami isteri dan sebagainya, dan juga cabaran-cabaran dari segi kehidupan sosial, ekonominya, apa dari segi agamanya, akidahnya dan sebagainya. Cara-cara akidah macam mana sekarang kita berhadapan dengan perselisihan macam-macam terdengar kan, dalam apa media sosial dan sebagainya, tentang kita ada sunnah, macam-macam kan. Kadang-kadang kita sikit keliru. Sebab itulah kita sebagai umat Islam, kita ni kena selalu tingkatkan pengetahuan kita dari segi agamanya, dari segi akidahnya, syariahnya, dari segi kemahiran kehidupannya, kemahiran kebapaan, parenting skill dan sebagainya. Kita kena belajar. Kita kena tingkatkan kemahiran kita untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran semasa. Itu penting. Dan nak belajar sekarang ni tak susah kan. Kadang-kadang tak boleh attend kelas pun, tak boleh bayar pun nak belajar sekarang ni. Macam-macam ada kan, macam-macam ada kaedah, macam-macam kaedah boleh belajar pun. Payah-payah sangat tanya Syekh Google. Tapi nak tanya Syekh Google kena hati-hati juga kan. Kadang-kadang Syekh Google pun ada benda-benda yang tertentu juga. Jadi berhati-hatilah. Jadi yang terakhir daripada saya, hari ini hari yang sangat bersejarah bagi saudara Muhammad Saleh dan Cik Christina Azad. Hari bersejarah. Itulah hari sejarah ni kita nak rakamkan hari bersejarah kita kan. Nak gambar dan tak ada masalah, ambil nak gambar banyak-banyak. Dan ambillah. Dan sudah pastinya masing-masing ada media sosial masing-masing kan. Ada Facebook, Christina macam-macam ada kan. Facebook ada, Insta ada, TikTok ada, macam-macam Christina ada kan. Jadi sudah pastilah kita nak upload gambar-gambar kita yang hari bersejarah kita dalam media sosial kita. Tak ada masalah, upload lah. Sebanyak-banyak nak upload. Tapi nasihat saya, kalau nak upload tu upload gambar-gambar yang patuh syariah. Kenapa? Sebab nanti ramai yang akan menonton. Mungkin 1,000. Macam saudara kalian ni orang handsome kan. Ramai followers. Ramai followers. Mungkin 1,000, mungkin 10,000, mungkin 100,000. Jadi ramai yang akan menonton. Jadi kalau kita upload gambar-gambar yang patuh syariah, insya-Allah orang akan mendoakan kita dan kita akan dapat pahala. Tapi ingat, sekiranya dan seandainya kita upload gambar-gambar yang tidak patuh syariah, seramai mana yang menonton gambar kita dalam apa-apa pun dalam media sosial dan sebagainya, seramai itulah kita akan tanggung dosa. Dosa kering, betul tak? Dosa kering. Jadi berhati-hatilah apabila kita nak upload gambar-gambar kita dalam media sosial. Jadi itulah sedikit nasihat daripada saya, kongsian daripada saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada pengertian kita dan juga kepada kita semua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita teruskan baca kita. Saya kita baca saya ni barang yang bla-bla-bla, mas kawin yang habis dia kena jawab nak jawab macam mana? Alif yang duduk hafal sama dia ingat Christina ada baru dengan mas balik RM300 itulah jawapan yalah. Saya terima itu bla-bla-bla dengan mas kawin RM300 tunai. Boleh jadi sebelum itu kita sama-sama, kita ramai-ramai, kita
kita beristighfar, kita memohon ampunan kepada Allah Taala. Mudah-mudahan kita semua diampuni dan majlis kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Ya, jadi apabila abang nama, ya saya yang tenang dan kuat ya. Habis saja berjawab ya. Saya terima ini bulan-bulan dengan mas kahwin tersebut. Kalau terdapat mas kahwin tidak ada. Boleh ya? Dengan silap kan sama je baju. Sama. Pandai abah. Elokkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kuatnya tenang. Muhammad Khalil bin Muhammad Hanafiah. Saya nikahkan dan saya kahwinkan engkau dengan anak kandung saya Kristina Alia binti Kamarul Arifin dengan mas kahwinnya ringgit Malaysia 300 tunai. Aku terima nikahnya Kristina Alia binti Kamarul Arifin dengan mas kahwinnya RM300. Ada dengar? Hah? Jelas? Clear? Jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik li hazaini al-'arsain واجمع بينهما في خير. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الماء والطين. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم احلل علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Hadirin hadirat Allah Taala, maka dengan ini rasmilah saudara Muhammad Khalil bin Muhammad Hanafiah menjadi suami yang sah kepada Puan. Taklah jadi Puan. Puan Kristina Alia binti Kamarul Arifin. Tahniah diucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair insyaallah. Jadi sebagai amalan biasa ya, saudara Muhammad Khalil sebagai suami hendak melafazkan lafaz ta'liq. Apa dia lafaz ta'liq? Ya. Lafaz ta'liq adalah satu apa janji suami untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai suami. Jadi Puan Kristina ya, Puan Kristina dengar dan fahami dan hayati apa yang
akan dikatakan tersebut dalam lapan tadi ini. Ya. Pandang pada baca daripada awal yang lagi. Dah cukup kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kena faham tu. Baca dengan hati. Tanggungjawab ni. Jawab maksud dia tu. Boleh? Tak dengar tak kuat lagi tu. Abah tak dengar belakang. Adalah saya Bagus. Muhammad Khalil bin Muhammad Anafia dan ingin bertanya bahawa jika pertama saya tidak bermuasyarah dan makruf Yang makruf. dengan isteri saya Ismina Alia binti Kamarul Arifin, sama ada saya meninggalkan dia dengan sengaja atau paksaan, atau dia meninggalkan saya dengan paksaan selama 4 bulan Ramariah berturut-turut atau lebih. Yang kedua, saya atau wakil saya tidak memberikan nafkah kepadanya selama 4 bulan Ramariah berturut-turut atau lebih, dan dia tidak disabitkan nusuf oleh mana-mana mahkamah syariah. Atau yang ketiga, saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya, penganiayaan atau darah syar'i terhadapnya. Dan yang keempat, dan apabila dia membuat aduan kepada mahkamah syariah dan tersabit aduannya di sisi mahkamah syariah dan dia memberikan kepada mahkamah syariah yang menerima bagi pihak saya sebanyak RM10 atau senilai dengannya, maka ketika itu tertalaklah dia Ismina Alia binti Kamarul Arifin dengan talak Talak kulung. Apa dia talak kulung? Talak kulung ni dengan arti kata yang lain ada tebus talak. Tebus talak ni adalah hak yang diberikan kepada isteri dalam perkahwinan. Jadi isteri-isteri kiranya berlaku pertikaian, berlaku perselisihan, berlaku apa-apa dah dalam rumah tangga yang tak dapat diselesaikan, maka isteri boleh buat aduan. Bukan buat aduan dalam media sosial, buat aduan kepada mahkamah syariat. Dan sekiranya mahkamah syariat berkuasa itu boleh benarkan isteri untuk melaksanakan tebus talak ataupun talak khulud dengan hanya membayar RM10 sahaja. Jadi dalam perkahwinan, suami ada hak, isteri pun ada hak. Gunakanlah hak masing-masing dengan sewajarnya. Ya. Mana tu? Dia sampai masuk. Mana pun boleh. Suami. Mana? Kali ibu pernah tu. Last kali dah. Oh, anak bonsu lah. Berapa adik semua? 5. Bonsu lah ke? Kalau tak nak panggil bonsu lah. Nah, ke sini nah. Jaga bonsu elok-elok. Dia orang bonsunya lain sikit. Siapa ni? Syazuri. Di situ. Dengan
Salut. Daripada dulu kan daripada jaga dekat pasar. Dia Tengok dah jam 4 baru yang sekejap dia berbual. Sekarang dia jadi lagi 3 sekali.